Saya teruskan dah Cik Zamia ya. Saya dah boleh mulakan dah. Saya tak akan tunggu dah. Lepas dah 8.30 nanti waktu akan break pula. So, Silakan. okey baik. Okey, so kita akan mulakan slot kita yang pertama iaitu slot 7 tentang modeling 2 ya. Okay, sebelum kita mulakan slot kita pada pagi ini, saya nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada semua JU Negeri kerana telah bersedia pada pagi ini. Okey semua pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sediakan sarapan. Okey. Baik, pagi ini sebelum kita mulakan kita punya slot 7, kita nak dengar azam. Seperti mana yang saya minta setiap kumpulan sediakan azam. Jadi kita akan dengar setiap wakil kumpulan menyatakan azam. Kita sama-sama dengar. Okey, kita minta kumpulan 1 dulu. Boleh? Wakil kumpulan, tak semesti ketua kumpulan. Okey, bacakan, beritahu kami azam tuan-tuan dan puan-puan secara bersemangat. Boleh? Dah bersedia nak menyatakan, nak berkongsi azam tuan-tuan dan puan-puan? Kak Ye, Kak Ye bagi untuk kumpulan 1 Kak Ye. Okey, kita berpakat tu. Okey. Sebab semalam Kak Ye sila. Okey. Mohon siapa yang bercakap tu keluar onkan kamera ya, nak tengok macam mana semangat tu, ada bendera kat belakang ke. Okey. Okey, kita dengar sama-sama. Silakan Cikgu Yus. Cikgu Yus. Saya mohon okey, Cikgu Yus kita baca dah. Tak dengar suara? Online dengar tak? Assalamualaikum. Okey, saya rasa Cikgu Zu, Cikgu Yus ada masalah kot. Boleh ganti orang lain? Cikgu Zu? Halo? Orang lain dengar tak? Boleh dengar puan? Tak dengar. Saya tak dengar apa suara Cikgu Yus. Ya, saya Orang lain boleh dengar tak? Okey, sekarang boleh. Dengar puan. Boleh ya? Suara Okey, Cikgu Yus, okey bacakan azam kumpulan 1 cepat. Sekejap ya Puan Obi, saya mencari. Ha? Sekejap. Tunggu saya cari. Tak hafal lagi. Okey, tak apa. Okey, kita mulakan kumpulan mana yang volunteer? Boleh cepat sikit tak? Kumpulan mana yang volunteer? Kumpulan? Untuk tahu kumpulan 2. Okey, silakan kumpulan 2. Puan Zahra. Kumpulan 2 kami cuma motor kami ringkas sahaja. Ya. Buat sampai boleh Puan Naomi. Wow, betul-betul bersemangat tu ke? Ya. Sekali lagi? Buat sampai boleh insya-Allah. Sekali lagi? Motor untuk kumpulan 2 buat sampai boleh insya-Allah. Ya, okey insya-Allah. Tahniah kumpulan 2. Okey, kumpulan mana lagi selepas ini? Siapa cepat? Kumpulan 6. Kumpulan 6 Okey, silakan. Gambar tak ada. Okey, ni gambar kami. Tak boleh on ke? Ni gambar kami. Kumpulan 6 punya motor. Okey. Kalau lepas ni nak kenali kami kumpulan 6, boleh panggil kami Team ZEE. Team Z. Jadi kami punya motor tu berlandaskan kepada perkataan ZEE tu, maksudnya in English maksudnya Zealous, Empowered, Excellent. Wow. Semangat Bahasa Melayu. Semangat perkasakan kecemerlangan. Wow, tahniah kumpulan 6. Tahniah. Okey, kumpulan seterusnya, kumpulan mana cepat?
Okey, Siapa? Kumpulan mana? Silakan. Kumpulan 3. Kumpulan 3 belum lagi. Cepat. Assalamualaikum. Masa berjalan. Waalaikumsalam. Okey, silakan Kami, cepat. kumpulan 5 lah. Okey, silakan. Okey, kumpulan 5 sebenarnya semalam lupa nak bagi motor. Kami berazam sahaja. Okey, apa dia? Untuk kumpulan 5, okey, sekejap ya, saya baca. Okey, berazam untuk menjadikan IBSE sebagai teras utama dalam pembelajaran sains mulai hari ini. Wow. Terima kasih. Tahniah kumpulan 5. Okey, seterusnya kumpulan 4. Kumpulan 4 dia punya kami go up never stop. Go up, never stop. Semangat sikit juga Batu. Semangat sikit lagi. Ya. Sekali lagi. Saya bukan tak semangat ni, tapi saya keliru motor dengan Azam. Okey, tak apa. Okey, terima kasih Cikgu Fatul. Okey, Ya, kumpulan sama. 1 tadi. Kumpulan 1. Apa azam kumpulan 1? Sekali lagi, kuat. Okey, kumpulan 1. Okey, dengar tak Puan Umi? Dengar. Okey, kuat-kuat. Lawan kuat-kuat. Ya. Kami komited mengamalkan IBSE dalam pengajaran dan pembelajaran sains di sekolah demi kemenjadian murid. Wow, panjang tu. Nak ulang balik pun tak reti dah. Okey, Dia tahniah. panjang tu. Okey, Tahniah terima kumpulan kasih. 1. Tahniah kumpulan 2. Cepat. Kumpulan 2 dah. Puan Nomi tadi. Oh, sudah. 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 Okey, kumpulan 3. Okey, kumpulan 3 Okey, last. Kuat-kuat. Semangat. Okey, teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. Wow. Okey. Tahniah semua kerana setiap orang pada pagi ini semuanya ada azam dan ada yang ada motor. Apalah azam dan motor tak apalah, lebih kurang je kot. Okey ya. Okay, tahniah. Okey. Baik. Tapi azam tu jangan tinggal azam saja ya. Allah. Okey, baik. Okey, insya-Allah. Okey, saya teruskan pada slot kita pada pagi ini. Nampak tak saya punya slide pada pagi ini? Sekejap ya. Boleh nampak tak? Okey. Boleh nampak tak? Nampak. Boleh. Okey. Baik, alhamdulillah semua saya harap semua peserta pada pagi ini dalam keadaan yang bersedia, minda, okey, fizikal bersedia pada pagi ini, insya-Allah. Jangan risau. Saya sangat yakin tuan-tuan dan puan-puan dengan azam yang tersenarai tadi, yang diucapkan tadi, tersematlah di hati dan orang kata berusaha. Okay, ya? Baik, tak apa, jangan risau. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dibekalkan kepada kami TPU dan untuk tuan-tuan dan puan-puan JU, modul itu sebagai bahan bacaan. Tapi masa tuan-tuan dan puan-puan nak memberi bengkel kepada guru di tingkat daerah nanti, kepada sekolah nanti, sebagaimana yang kami buat, sebab kami suntuk masa, jadi kami pun ada yang kami ubah suai. Jadi begitu juga akan berlaku pada kumpulan tuan-tuan dan puan-puan nanti. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ubah suai atas kesesuaian. Jangan risau sangat. Modul yang diberikan itu hanyalah sebagai bahan bacaan tambahan. Sekiranya slide yang dibekalkan itu tuan-tuan dan puan-puan rasa macam terlalu macam ada benda tertentu yang mungkin nak skip, boleh. Pada saya boleh. Ikutlah pada kesesuaian dan keselesaan. Ya. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Kata banyaknya bahan bacaan nak baca. Tak. Modul yang diberikan itu dalam modul tu ada yang berbentuk PDF, Word ke PowerPoint ke. Jadi PowerPoint yang dibekalkan itulah yang tuan-tuan akan gunakan semasa bengkel kepada guru-guru nanti. Bahan bacaan tambahan yang dalam modul itu hanya sebagai bahan bacaan tambahan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak kefahaman lebih. Dan slide yang diberikan itu kalau tuan-tuan dan puan-puan nak ubah suai, terpulang. Janji ada basic yang cikgu-cikgu akan dapat.
dan janji objektif itu akan tercapai, insya-Allah. Okey ya. So saya teruskan kepada slot 7 iaitu model matematik dalam sains. Boleh clear suara saya? Boleh. Okey, terima kasih kepada Encik Zamir kerana menjadi doktor kepada masalah kami semalam. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, sebagai pengenalan, ingat lagi tak amalan-amalan oleh para saintis dan jurutera semalam yang saya bentangkan? Iaitu para saintis dan jurutera mengamalkan penggunaan model dalam mewakili kefahaman mereka tentang suatu sistem. Ingat lagi tak? Maksudnya penggunaan model. Ya. Okay, ya? Okey, baik. Jadi model yang digunakan oleh para saintis ataupun para jurutera ni merupakan amalan yang diberi fokus. Okay, ya? Jadi amalan penggunaan model ini ialah sebagai satu alat untuk membantu ataupun membina ataupun meningkatkan lagi kefahaman mereka terhadap sesuatu idea ataupun penerangan. Jadi alat yang dikatakan model tadi, dia mungkin berupa gambar rajah untuk lebih memahamkan lagi idea itu. Mungkin berbentuk lukisan. Mungkin yang semalam saya nampak rancak sangat ramai share model kitaran air kan. Ada yang tanya, "Oi, pokok hang masa bila tumbuh cepatnya?" Lepas tu ada yang kata, saya dah tanam pokok awal lagi. Tu kategori mana tuan-tuan dan puan-puan? Kalau diikutkan contoh di sini. Replika fizikal lah. Ya, itulah contoh. Kenapa kita menggunakan model dalam konteks kita sebagai cikgu? Contoh. Jadi bila kita gunakan model, contoh semalam maknanya saya nampak boleh berlaku perbincangan, komunikasi boleh berlaku. Berlaku tak? 6C wujud tak semalam? Saya nampak dalam buku tu rancak sangat. Ada 6C tak wujud? Secara ni kita TPU dengan JJU ni, nanti bila JJU nak buat kepada sekolah-sekolah, kepada cikgu, situasi begitu juga akan berlaku. Maksudnya kita mengharapkan cikgu-cikgu ada yang seperti JJU ini yang aktif, yang buat, share. Ada tak 6C wujud sepanjang tempoh semalam? Ada tak? Boleh siapa respon? Apa 6C yang wujud? Apa 6C yang wujud semalam? Semua ada. Semua ada. Kreatif ada tak? Kreatif, collaborate, komunikasi. Ya, nampak tak? Okey ya. Maknanya bila walaupun dalam situasi norma baharu ini kita kata tak boleh bersemuka, tetapi situasi yang kami bagi buat kerja belah petang, buat style macam flip classroom, ada peserta yang respon, tunjuk gambar. Jadi benda itu menunjukkan elemen 6C dah mula berlaku. Okey ya. Dah boleh wujud. Okey ya. Baik. Assalamualaikum puan, minta maaf. Ya, siapa ni? Saya Nur Aida. Okey, Kemungkinan tak direkodkan lagi lah. Oh, Cik Zamir? Cik Zamir? Okey, tak apa. Nanti Cik Zamir akan uruskan dari segi. Cik Zamir rekod ya? Cik Zamir dah start recording. Okey, baik. Okey. Baik, saya ulang sekali lagi. Jadi bila kita sebut tentang model, jadi dia mungkin dalam bentuk replika fizikal. Dan untuk hari ini kita gunakan model yang disebutkan ini ialah perwakilan matematik. Pun salah satu model yang digunakan dan diamalkan oleh para saintis. Okey, contoh. Bila kita kata kita bercakap tentang sains kan. Okey, contoh seorang yang bekerja di makmal untuk menghasilkan antibiotik yang baru. Dalam situasi dia nak menghasilkan 10 juta bakteria, contoh ya, contoh saja. Jadi benda ni merupakan situasi. Dalam 24 jam dia boleh menghasilkan 10,000. So macam mana dia nak mengira, nak mengkalkulate ataupun nak memastikan dia dapat mencapai 10 juta bakteria itu. Ini satu contoh situasi ataupun keadaan yang dunia sebenar. Okay, ya. Contoh yang lain, katakan satu pernyataan dia nak kata Fazli tu 6 tahun lebih tua daripada Salbiah. Contoh. Jadi benda ni boleh diwakilkan dengan pemodelan matematik yang menggunakan persamaan. Contoh A sama juga B campur 6. Ini contoh saja ya. Maknanya boleh dinyatakan dalam bentuk persamaan. Ni yang dikatakan contoh model matematik dalam sains. Okey ya. Mana boleh diwakilkan. Okey. Siapa yang bercakap? Saya okey ya. Okey. Maksudnya matematik boleh membolehkan
perwakilan berangka bagi pemboleh ubah, bagi mewakili simbol, bagi menunjukkan hubungan dan boleh membuat ramalan dengan menggunakan model matematik. So satu profession tu, doktor ke, ahli sains ke, jurutera ke, dia boleh membuat sesuatu ramalan. Contohnya kes situasi sekarang ni, pandemik kan, kalau kita tengok banyak daripada share graf. Contoh, ni contoh aja ya. Maknanya daripada graf itu, maknanya matematik itu boleh diwakili oleh graf. Dan ada bacaan yang boleh dinampakkan. Ada ramalan yang boleh dibuat. Itu maksudnya, itu contoh. Okay, ya? Baik, contoh lain katakan ini adalah perwakilan yang menggunakan graf. Okay, ini yang dikatakan matematik dalam sains. Yang ada persamaan, yang orang boleh buat ramalan, makin meningkat ke, makin menurun ke, itu contoh. Okey. Baik. Jadi proses nak menghasilkan ataupun nak menggunakan matematik dalam sains, proses-proses itu kita namakannya sebagai pemodelan matematik. Maksudnya proses nak menerangkan benda sebenar ke, lepas tu orang nak menjalankan penyiasatan, lepas tu dia terangkan, berdasarkan graf tu dia pun boleh jelaskan, boleh interpretasikan apa maksud graf-graf ini, boleh dilakukan dengan menghasilkan wakil-wakil tadi. Tak perlu baca 2-3 muka surat. Berdasarkan graf yang dipaparkan, orang boleh menginterpretasikan, boleh menerangkan pada tahap ini sekian. Ya. Lepas tu berdasarkan graf yang contohnya graf, katakan mereka gunakan graf, mereka boleh membuat ramalan. Okey, pandemik ini dijangka akan terus meningkat dalam tempoh 3 bulan akan datang. Contoh, kalau dibacakan daripada graf itu. So, benda-benda ini boleh diuji. Okey, proses ini semua kita namakan sebagai pemodelan matematik. Bermaksud matematik digunakan dalam kehidupan, dalam sains ya. Okey. Baik. Okay, ini adalah tak pun contoh saja yang digunakan untuk PISA framework. Saya lebih kepada nak menjalankan aktiviti. Baik. Okey. Untuk situasi ini, nanti kalau cikgu nak bagi bangkit ini kepada guru-guru pun, walaupun dalam modul itu dinyatakan ada menggunakan gelorotan dan semua, tapi situasi tak membolehkan, tak boleh nak buat. So ada benda tertentu yang kita skip. Ya. So, sebagai contoh sekarang ini, situasi sekarang ini, saya akan bertanya pada tuan-tuan dan puan-puan, katakanlah tuan-tuan diminta untuk membina satu kandang kambing bilik-bilik. Contoh saja. Jadi saya mohon idea daripada tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak tentukan panjang pagar yang diperlukan untuk membina kepungan itu. Saya mohon respon daripada ahli, daripada peserta. Katakanlah nak rangka ni, nak rancang ni. Okey, boleh bagi. Okey. Okey, tetapkan jari dan kira lilitan. Okey, satu ayat. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, kita dah lukis ni. Kita dah lukis. Betul tak lukisan macam ni? Katakanlah dalam bentuk bulatan ni. Kita pun naklah buat kepungan. Macam mana kita nak pergi kedai ni? Kita nak habak kat toki kedai tu. Lo ni pula tak ada masuk dalam kedai. Nak kena cakap kat toki kedai tu. Nak beli barang banyak-mana tu. Macam mana nak buat? Macam cikgu cakap tadi, jejari. Takkan nak kata ke kedai tu, saya nak jejari banyak ni, ukur lilit banyak ni. Macam mana kita nak beritahu tu? Kita nak bawa figure tu ke kedai tu. Macam mana? Sebelum kita nak ke kedai tu, kita dah lukis dah. Saya nak buat kandang kambing ni. Kayak gini. Kita nak ke kedai tu, kita nak buat macam mana tu? Siapa ada idea? Mungkin boleh di sketch dulu. Okay. Sketch tu biasanya kalau tukang tu bila dia pergi kedai, dia ada macam sketch lah. Kemudian di sketch tu dia letak, kalau kata bentuk segi 4, dia akan bagi tahu lah lebar berapa kaki, panjang berapa kaki. Kalau 4 segi. Tapi kalau macam bulat macam ni pun, macam yang cikgu tadi bagi tahu, berapa dia punya panjang jejari. Kan? Lepas itu sebab dia nak buat itu apa ni? Daripada jejari tu sebenarnya dah tahu dah berapa ukur lilit, berapa diameter, macam tu lah. Jadi macam mana kita nak kira jari ke ukur, macam mana kita nak kira bulatan ini? Macam mana kita ukur puan? Kita ukur. Ramalan. Kita ukur keliling kandang tu yang kita nak buat tu menggunakan sama ada tali tu kan. Kita tunjukkanlah dekat pekedai tu panjang mana yang kita nak.
Okey, sebagai seorang yang katakan kita ni orang kata kita cikgu Kampung lah. Okey Puan, kita kena tengok berapa ekor kita nak bela dulu biri-biri itu, nak tengok keluasan dia. Kalau kita nak bela banyak, kita kena buat tentukan dia punya luas tu besar mana. Okey. Lepas Sekarang okey, boleh? Baik, kita nak pergi kedai. Ya, silakan. Halo Puan, Ya. kalau kita tentukan skala, Macam mana? kita buat skala, kemudian kita lukis plan, kita boleh tentukanlah dengan tepat. Okey. Tepat jumlah saiz pagar semualah. Kita tak mau membazir lagi, kita pergi-pergi kan kita terbeli lebih lah kan. Terbeli dawai lebih ke. So sekarang ni kita nak ukur betul-betul apa benda yang kita boleh wakilkan dalam kes ini. Kita nak kira kalau empat segi apa? Okey, sekarang kes ni bulat. Bulat. Okey, macam mana kita nak buat ni? Contoh. Tentukan luas dia dululah. Luas. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey, baik. Orang lain? Kalau tukang biasa-biasa lah kan yang tak tahu berapa nak kira sangat, dia hanya bagi panjang tali kepada tokek kedai. Saya nak panjang ini kan. So daripada situ yang dia bagi tu ialah panjang jejari sebenarnya. Sebenarnya dia dah rangka dah berapakah keluasan bulatan yang dia nak buat tu lah. Okey, baik. Maksudnya so dia bagi tali. Macam mak kita dululah kadang-kadang nak pergi kedai beli katuk ukur tali kat atas kita kan. Kita bawa kat kedai. Saya nak panjang ni je, betul? Dia tak sebut apa berapa tu kan. Bagi panjang. Okay. Dalam konteks penggunaan matematik dalam sains contohnya, apa yang kita nak tulis kat sini? Kalau kita dapat satu rupa begini, rupa bulatan begini, kita nak wakilkan dengan orang kata pemodelan matematik tu. Kita nak ukur keliling ni kan. Luas samaan matematik. Okey, seorang-seorang. Luas sama dengan ada formula apa-apa tak yang boleh kita gunakan untuk mengukur pi j kuasa 2? Pi j 2 pi r. 2 pi r. Okey, ada jawapan lain? Ada jawapan lain tak? Rasa sesuai kot. Kalau 2 pi r semua setuju tak? Macam katakanlah dalam kes ini kita nak okey, maksudnya itu adalah formula lilitan bagi suatu bulatan. Contoh ya, di dalam kes ini sebagai contoh, maknanya kita bersetuju, kita gunakan perwakilan matematik, kita gunakan formula untuk kes kita gunakan 2 pi r. So kita sebagai orang, kita anggap kita sebagai orang sains, so kita gunakan 2 pi r, kita akan tahu dia jari dia, kita pun boleh kira, so kita akan dapat ukur lilit bagi bulatan itu. Setuju tak? So nilai itulah yang kita nak bawa ke kedai. Kita tak maulah terlebih sangat beli geluk, beli dawai ke apa, kita tak mau terlebih membazir. Dan kita tak maulah pula terkurang pula, betul? Jadi itu contoh. Maksudnya bagaimana tapi Puan, apa ni just nak tanyalah kan. Kebiasaannya kalau pergi ke kedai tu kan, kita bagi tokek Cina ke siapa Melayu ke, kita tak tunjuk apa 2 pi r tu. Betul. Kan? Kalau tunjuk kan. Kita yang apa akademik ni kita tahu lah apa benda kan. Tapi kalau dari segi praktikalnya tak ada pun. Cuma kita nak bawa idea ini, kalau kita nak bawa idea ni kepada pelajar-pelajar kita pun boleh. Maknanya kita bawa idea menggunakan simbol matematik dalam kehidupan seharian. Itu kita nak bawa supaya kita nak kata amalan para saintis ni memang banyak menggunakan simbol, formula untuk jenis sembang. Tetapi memanglah biasalah kita pergi kedai, mak kita dulu pun ukur tali je kat kaki, bawa pergi kedai, pergi kasut kan. Konsep tu ada kan? Mak kita ada. Okey, baik, terima kasih. Okay, siapa nak respon? Tapi ya. Macam memang ada.
Kalau kita tengok dalam TV kan, dia orang buat jambatan setepat-tepatnya, mana turun memang tepat. Jadi macam mana kiraan itu dibuat, sudah tentulah ada menggunakan konsep-konsep perwakilan matematik ini. Sebab pengiraan. Takkan dia nak kira betul-betul tepat bata yang besar tu turun, nak temu. Memang jambatan, memang kata hebatlah jurutera ahli sains memang menggunakan perwakilan matematik dalam membuat pengiraan ataupun merangka sesuatu. Okey ya. Ini maksudnya untuk bahagian ini kita hanya nak create ataupun nak terbitkan bagaimana dalam situasi ini, contoh saja, orang boleh menggunakan formula matematik bagi memudahkan dalam kehidupan. Itu contoh saja. Baik, kita teruskan lagi. Jadi bagaimana saintis ataupun para mathematician dia boleh menggunakan satu-satu formula yang terbukti untuk menyelesaikan satu masalah. Ya, macam mana dia mesti dia ada gunakan satu formula yang dah terbukti, itu yang membolehkan mereka bina jambatan sekian tepat dengan ukurannya, mereka membina bangunan sekian tepat dengan ketinggian, dengan eloknya. Jadi tentulah ada satu-satu formula yang telah terbukti yang boleh diamalkan oleh ahli-ahli sains, jurutera ke para matematik. So peranan mathematician ni memang pentinglah, dan benda itu digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okey ya. Baik. Apa yang kita nak terangkan ialah sebenarnya matematik dalam sains ni memang dah berlaku masa peringkat sekolah rendah lagi. Kalau cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan dan puan setuju, sebenarnya dah wujud. Cuma kita mungkin tak perasan. Itulah yang dikatakan sebagai perwakilan matematik. Macam kat sekolah katakan kita minta pelajar-pelajar daripada data yang kita perolehi itu, kita minta pelajar-pelajar terjemahkannya dalam bentuk graf. So pelajar kita boleh terjemahkannya dalam bentuk graf. Daripada graf kita nak suruh budak-budak tu interpretasikan. Maknanya kefahaman terhadap satu perkara boleh dilakukan dengan menggunakan perwakilan matematik. Sebenarnya dah wujud. Malahan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, setengah-setengah universiti ataupun di IPD, mereka ada tawarkan satu kursus iaitu matematik dalam sains. Dia nak orang sedar maknanya penggunaan matematik dalam sains tu memang merupakan amalan yang diamalkan oleh para saintis dan jurutera. Okey ya. Baik. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu lagi aktiviti. Aktiviti ini saya nak duduk dalam breakout room. Tak lagi Cik Zamir akan kita bagi 10 minit saja untuk breakout room. Duduk dalam kumpulan. Okey, saya nak tuan-tuan dan puan-puan cuba cari contoh. Tang mana yang matematik ataupun pemodelan matematik ini digunakan dalam sains ke, ambil contoh mana pun tak apa, situasi ke, dalam pelajaran sains, dalam kelas ke, fizik, kimia, bio terpulang. Jadi bagi satu contoh, masukkan hasil dapatan perbincangan tuan-tuan dan puan-puan dalam link yang telah saya berikan dalam ruang chat. Boleh? Boleh tak? Ini saja tugas dalam grup. Boleh ya? Ini saja tugas dalam grup. Lepas tu masukkan dalam link yang saya bagi. Saya dah buat kumpulan-kumpulan dah. Tulislah apa dia nak tulis. Boleh? Boleh. Okay, kita mulakan sekarang ya. Cik Zamir, mohon letakkan mereka dalam breakout room masing-masing. Okey, silakan. 10 minit ya. Short and sweet. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah orang matematik pula. Kita cari contoh yang simple je lah kan. Maksudnya nak terang pun bagi senang. Betul. Ada tak idea? Saya kalau perimeter lagi senang kan sebab tambah tu kan. Okey juga. Kita ambil situasi buat pagar rumah lah kot noh. Boleh. Kan lagi senang lah nak nampak tu kan, kita nak terang pun lagi senang. Kalau ambil yang macam line je yang tu. Kan kiranya macam just buat tu je.
So lah ni dia nak kita present macam mana tau? Dia suruh tulis dekat dalam tu yang apa slot yang dia bagi slot 7 yang Oh, siapa tulis tu? Okay. Cik Fazal lah tulis. Kami nak tulis. Ataupun kita buat sketch kot kan. Maksudnya kita buat sketching macam kita buat peta ke kan. Cik Fazal buat tak? Kami tengok. Kami buat juga ni. Pagak tu samalah dengan contoh yang mereka buat tadi tu. Itulah. Tapi yang kita tak contoh tadi lah. Tak mau buat stick lah. Pagak je. Kalau kita ambil mozart. Apa mozart? Buat tile rumah nak buat tile rumah. Lain sikit. Luas permukaan. Boleh? Kalau yang tu orang guna kaki Ya, pemasukan mozart di lantai. Itu lain sikit lah. Lain sikit lah. Berapa keping mozart lah yang diperlukan. Ya. Kita kira juga macam dia perimeter juga kan? Okay. Kita buat lantai. Luas bukan perimeter, luas. Luas pun boleh. Luas pun boleh. Memang luas lah sebab kita mungkin kita ambil untuk kita letak mozek satu bilik sudahlah kan. Bilik tempat satu bilik dah lah. Buat dapur kan. Tile dia permukaan dia sekeping tu berapa kali berapa macam tu kan. Berapa keping Ya. Boleh. Okey. Dah tak jumpa dah link yang tempat yang nak buat tu. Kat mana tu? Link yang kemarin juga ke? Dah link yang tak buat lain lah. Ada tadi. Dah tak ada masuk lambat ke apa? Saya masuk lambat sikit. Di tempat ni memang tak ada apa. Tak, try yang ni boleh tak? Boleh. Okay, teruskan. Tu. Tu. Siapa nak catat ni? Cikgu Fauzan tengah tulis kot. Okay, bagus. Kita tengok situasi kan? Dia kena kira satu keping tile dulu. Lepas tu baru kita kira berapa luas ni kita kena bahagilah. Bagi? Oh. Kan? Dulu ke? Luas bilik dulu kot. Luas bilik dulu. Luas bilik tu berapa? Berapa kali berapa? Lepas tu satu mozaik tu berapa kan? Satu kaki mozaik kan? Satu kaki selalunya kalau mozaik tu 1 kali 1 kaki. Kita nak guna kaki ke cm? Ikutlah. Meter apa semua tu? Meter ke cm ke ikut. Tak kisah yang tu. Kalau kebiasaan diorang memang guna cm kan kalau situasi yang sebenar kan? Yalah kita metriknya takkan nak guna. Tak lah kot lah macam sebab kata benda perumpamaan persegi kan. Meter persegi okey. Okey kata kalau macam bilik kita selalunya berapa kali berapa? 10 kali 20 lah kata. 10 meter kali 20 meter. Tak tahu yang tu. Berapa kali? Wah gila besar. 10 kali. 10 kali 20 besar. Besar satu rumah. Selalunya bilik 10 kali 12 macam tu lah. Bilik taman. 10 kali 12. 10 tu 10 meter lah. Itu kaki. Kena convert lah. Itu kaki. Dia kurang berapa? Nak ambil tali tape macam ni. Buat perwakilan. Berapa A darab B ke ataupun XY ke? Tu Fauzan dah tulis dah tu XY. Ya. Okey, bilik kalau nak ni kan 300 cm kali dengan 400 cm. 300 dia lebih kurang ada berapa kaki? 1, 2, 3 meter. 5, 6, 7, 8, 9. Lebih kurang 9 kaki lah. Buat bilik ayak je lah. 3 meter. Wakil jalan je lah. Buat je lah mana-mana bilik. Okay.
30. Okay. Bagi nampak Nah, contoh je. Boleh tu. 200 kali 200 2 meter, 200 kali 300 ke boleh lah. Hello ni mana? Ni mengapa? Ni menyisir. So kita dapat lah. Betul. Betul. Keping tu kita buatlah satu apa ni berapa meter? Satu. 5. Okey. Dia nak formula dia kan? Dia nak formula. Dia nak formula perwakilan dia. Ini ada. Luas mozaik. Jadi dapat berapa keping mozaik? Luas bilik dibahagikan dengan okey tu okey. Bilangan mozaik. Bilangan keping. Dapat bilangan mozaik kan? Buatlah perwakilan lain pula apa? U keping. Okey. Okey. A ke? A besar. A keping apa? Kira tu U keping. Okey. Boleh lah. Boleh lah. Perwakilan huruf je. Perwakilan huruf. Nanti yang penting orang yang nak terang tu. Kok kena terang lagi. Cikgu faham saya lah terang. Okey lah tu. Saya duduk atas mat. Saya Okey. Clear. Lagi 2 minit baru nak habis. Okey, tak apa. Bagi siap lu. Itulah. Okey dah tu. Tengok sekali lagi. Betul. Agak-agak lah luas ini kita rasa sejuk, luas besar. Jadi kita beli aircon yang apa? Horsepower dia besar kan? Pakai entam ya. Tapi kalau yang pemaju, dia ada yang dia bekalkan fully furnished tu, dia mungkin kira. Apa tu yang semalam kita dah share dalam dah share dalam group Saya tak buat pun. Saya tak kerti. Tak apalah siapa yang ada sebab bagi tadi saya tengok ada 2 siapa yang letak. Tahira pun tak letak ke? Jom letaklah. Jom kita balik ke tu main call dah habis dah. Okey, selamat jumpa lagi. Ya. Okey, baik. Saya akan tunjukkan, nampak tak semua orang ni? Tak ada sharing slide pun? Tak sharing. Tak ada sharing pun? Okey, tak apa. Tapi tak nampak slide ni? Tak, belum. Tak ada. Tapi you all tulis dah kan? You all dah boleh tulis dah kan?
Dah tulis dah. Okey, tak apa. Saya ingat tak apa. Nanti slide ni saya akan tunjukkan kemudian lah, boleh kot? Saya nak tunjuk juga. Saya tunjuk satu. Tapi dah tunjuk tadi. Okey. Dan sekarang pun tak nampak ya? Belum Kak. Share semula screen. Kami dah done dah. Yang ni nampak ya? Nampak orang saja. Tak ada. Oh, okey. Okey, sekarang nampak? Ya, nampak. Baik. Itulah kita ni bab-bab macam online ni lah masalah. Okey, saya minta maaf ya. Okey, kita ambil satu contoh kumpulan satu. Saya baca dengan cepat ya, kita tengok sama-sama. Semua nampak ya? Ya, nampak. Okey, bagus. Tahniah, kumpulan satu dia buat contoh pemasangan mozaik. Ini mesti orang kata projek PKP ni. Betul, baru buat kebun. Okey, tahniah kumpulan satu. Okey, dia buat macam, nampak tak dia gunakan perwakilan matematik. Maksudnya dia nak kata kira luas A, lantai bilik sama dengan panjang ke lebar. So, mereka wakilkan dengan formula lah, betul? Okey, kita nampak. Okey, bagus. Tahniah maksudnya ada menggunakan simbol-simbol seperti X, Y, kirakan luas. Meter, bintang tu apa maksud dia, Zu? Bintang maksud dia? Darab. Okey, darab. Okey. So inilah contoh yang kita katakan menggunakan matematik dalam sains. Boleh? Okey, tahniah kumpulan satu. Kita tengok kumpulan dua buat apa? Wow, ni projek besar-besaran ni. Semua projek hebat-hebat ni. Projek menghasilkan kolam. Bentuk cuboid. Okey, elemen-elemen matematik tu ada, betul? Panjang, lebar, tinggi. Wow. Sedang menulis typing. Nak buat kolam jugalah. Ni projek PKP semua ni. Ni semua naik semangat ni noh. Kita tahniah kumpulan 2, kumpulan 3, kereta sorong. Okey, Gunti libatkan momen daya. Wah, ni dalam pembelajaran apa ni? Topik fizik ya? Topik tingkatan 2. Tingkatan 2, tuas. Okay. Ada sebenarnya dah wujud tak matematik dalam sains tu? Wujud kan? Ya, ada. Ada. Dia menggunakan daya kali jarak vakum tu. Okey, tahniah. Kalau dalam kimia kami kira kadar tindak balas satu per masa. Okey, nampak. Sebenarnya dalam subjek-subjek kita di sekolah, sains, matematik, sains, fizik, kimia, bio ada melibatkan perwakilan matematik, wujud. Okey, kita tengok kumpulan 4. Ni peminat kolam juga ni. Semua. Okey, hebat. Tangga lagi. Ni PKP. Okey, tahniah. Kita tengok kumpulan 5. Kumpulan 5 nak buat rumah. Wow, menggunakan formula apa tu? P sama juga VI. Apa tu VI? V wakil apa? Oh, elektrik. Nak pasang lampu. Beli rumah baru. Pasang lampu. Tahniah. Okey. Kumpulan 6 buat apa? Menghitung jisim penumpang lift. Dalam situasi ya, mana kumpulan 6 memberikan contoh situasi dalam lift, betul? Mana berapa beban yang boleh disokong oleh kabel. Dia ada pengiraan dia menggunakan M1, M2. Okey, jisim. Oh, tak habis lagi ni rasanya. Betul tak kumpulan 6? Betul tak? Kumpulan 6 dah habis ke? Mungkin, okey, baik. Okey, tak apa. So, okey, saya ucapkan tahniah ya kepada semua kumpulan 1 sampai 6 kerana telah berjaya melaksanakan tugas yang ketiga itu, memberi contoh situasi ataupun contoh bagaimana matematik digunakan dalam sains. Okey ya. Baik, saya ingat untuk slot 7 ni nanti boleh mute tak you all punya speaker tu. Okey. Nanti masa you all pergi ke sekolah, cikgu pergi ke sekolah, maksudnya lebih kurang macam ni lah. Maksudnya kita ambil aktiviti yang kita boleh buat.
Kalau tuan-tuan perempuan nampak ada benda yang saya skip, betul? Okey. Yang penting kita nak cikgu-cikgu faham ataupun peserta di sekolah nanti faham bagaimana penggunaan matematik dalam sains yang merupakan salah satu amalan oleh para saintis dan jurutera. Saya ingat, saya berhenti dulu slot saya ucapkan terima kasih atas semua kerjasama yang diberikan, Tanya. Tapi bagi siapa yang nak perkemaskan lagi dia punya contoh tadi, saya mohon boleh perkemaskan lagi. Okey ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya serahkan kepada Cikgu Haimi untuk slot seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello? Semua abang ambil dompet ni, abang dengan prospek abang dah meja tu. Abang ada Cikgu Madina tak off mic. Senyap je. Kita tunggu Cikgu Helmi kan. Kena standby siap-siap lah nak semua barang-barang. Ada dah atas meja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya minta maaf lah, saya tak perasan tadi kita dah masuk slot saya. Yang pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada JPN Kedah, JPN Perlis dan juga rakan-rakan guru yang bersama kita pada hari inilah untuk sesi bengkel. Untuk hari ini slot yang ke-8 adalah tajuk experimenting lah. Dan kita ada satu aktiviti hands on yang kita dah bagi senarai bahan yang cikgu-cikgu kena sediakan lah. Jadi kita harap cikgu boleh participate actively lah semasa semasa slot ni lah. Okay. So terlebih dahulu saya Cikgu Nur Helmi bin Abdul Muttalib daripada SMK Jerlun, Kedah dan sebahagian daripada TPU yang dilantik oleh Pusat STEM Negara lah untuk bersama-sama buat sebarluaskan IBSE ke seluruh Malaysia lah. Dan tahniah juga untuk cikgu-cikgu yang terpilih sebagai JU Negeri dan seterusnya kita orang kata apa? Saling inspire antara satu sama lain lah rakan-rakan kita di lapangan supaya lebih ramai lagi guru-guru yang mengadopsi pendekatan IBSE. Mungkin saya yakinlah cikgu-cikgu yang dah ikut pada pagi ni semuanya bermakna ada pengalaman melaksanakan inquiry dan melaksanakan IBSE, tetapi kita nak fine tune lah kan, kita nak fine tune dan kita dapatkan satu amalan yang orang kata apa, yang kepahaman dia tu sama lah antara semua guru supaya kita tak ada banyak sangat versi-versi IBSE dan versi inquiry lah kan. Okay. Saya teruskan dengan saya punya slot saya iaitu tajuk experimenting. Kalau cikgu-cikgu ada masalah mendengar suara saya ke apa maklum lah, tapi saya so far saya rasa okey lah kot kan, sebab tu cikgu-cikgu tak bunyi apa kan. Okay. Okey ke? Semua senyap. Okey, no problem. Boleh. Kami fokus. Okey, fokus kat slide lah hari ni. Okey. So, saya teruskan juga dengan saya punya slide. Tajuk dia adalah experimenting, iaitu menjalankan eksperimen. Okey. Tujuan ataupun objektif daripada sesi ni adalah diharapkan peserta sebenarnya dapat mengenal pasti dan dapat menghargailah peringkat-peringkat yang kita ada dalam scientific investigation. Dan kalau cikgu-cikgu sains ni memang kita tak larilah daripada kemahiran penyiasatan saintifik kan. Macam mana kita nak bagi kemahiran
kepada anak murid kita supaya dia bukan sekadar dia menyiasat sesuatu fenomena tu, tetapi juga menyiasat secara saintifik. Dia datang dengan tujuan, dia datang dengan hipotesis, dia datang dengan mengawal pemboleh ubah dan seterusnya dia melaksanakan penyiasatan secara buat prosedur apa semua kan. Jadi itu yang kita harapkan daripada peserta supaya kita jelas dengan apa sebenarnya peringkat-peringkat yang ada dalam tu. Jadi yang pertama untuk peringkat awal ni untuk kita engage adalah dengan apa yang cikgu faham tentang experimenting tu dulu. Okey, apa yang cikgu faham tentang experimenting dan macam mana cikgu secara jelaslah boleh share pengalaman cikgu macam mana cikgu bimbing budak untuk buat eksperimen ataupun sekadar orang kata apa budak-budak boleh tengok baca dalam buku kemudian follow je kan prosedur ataupun macam tu saja. So sekejap cikgu kita nak kutip daripada cikgu punya dapatan tu, cikgu tulis kat sini lah. Okey. Cikgu tulis dekat Mentimeter ni, saya bagi sekejap saya share dia punya slide. Dia punya nombor dia tu. Okey. Ni dia. Boleh nampak kan? Cikgu pergi ke menti.com, lepas tu cikgu gunakan kod 9335458. Okey, saya share juga dia punya link tu dalam cikgu punya ruangan chat Chat. Okey, dia punya kod number 9335458. Dia Okey. Boleh tak? Okey, cikgu isi dulu Sekejap lagi kita baca sama-sama lah dengan kawan-kawan lain yang tulis. So saya bagi masa dekat cikgu lebih kurang 5 minit untuk cikgu tulis apa yang cikgu faham tentang experimenting dan mungkin cikgu boleh share sikit lah pengalaman cikgu jalankan eksperimen. Kita dah ada jawapan yang pertama, siasat. Simple je dia bagi jawapan dia. Okay. Mungkin ada jawapan yang lain tu cikgu boleh elaborate sikit. Cikgu boleh elaborate sikit, tulis kat situ macam mana cikgu jalankan juga dengan pelajar. Kan? Okay. So 5 minit lah untuk cikgu tulis lah. Alright. Okay. Silakan, mulakan cikgu. Okey, kita ada jawapan yang kedua, menjalankan kajian saintifik dengan menggunakan kaedah-kaedah saintifik yang terancang secara jujur dalam pendataan. Okey. Bermula dengan penyataan masalah dari pemerhatian terhadap keadaan sekeliling. Okey. Ada lagi tak cikgu? Cepat. Cikgu boleh klik saja link yang saya bagi dekat chat tu. Lepas tu dia akan terus minta cikgu bagi feedback lah. Apa yang cikgu faham tentang experimenting? Maknanya bila kita buat eksperimen dengan pelajar tu, apa sebenarnya yang kita nak bagi dengan pelajar? Macam itulah. Apa yang sebenarnya kita nak bagi dengan pelajar dan macam mana cara kita nak bagi benda tu kepada pelajar? Soalan yang mungkin boleh membantu cikgu lah untuk jawab. Cikgu Helmi. Ya sayang. Cikgu kena masuk ke menti.com kot sebab pautan yang di-share ni paparan cikgu kami tak boleh klik, tak boleh tulis terus maksudnya. Oh tak boleh cikgu kena pergi kena Google masuk kod. Oh right. Saya share satu lagi link ni. Cuba tekan try link ni tengok. Cikgu dapat yang saya punya paparan tu kan? Tadi tak cikgu punya. Sorry. Try tekan yang ni tengok. Ini baru boleh. Okey, biasalah pagi-pagi ni dia pening. Okey. Okey, kita ada jawapan lagi yang masuk. Tu dia baru bertubi-tubi no. Okey, sorry cikgu melakukan prosedur saintifik untuk menentukan sesuatu penyiasatan.
uji kaji, penyiasatan, menjalankan penyiasatan untuk mengesahkan hipotesis, okey. Aplikasi kemahiran proses sains, hands on, mesti ada pemboleh ubah yang ingin dikaji, penyiasatan yang terancang dan sistematik, kemahiran proses sains digunakan, penyelesaian masalah dengan sistematik, mengenal pasti masalah, membuat hipotesis, menjalankan penyiasatan, perbincangan dan kesimpulan. Mulakan dengan satu situasi dalam kehidupan harian, cara untuk mempertajamkan aktiviti yang melibatkan penyiasatan. Okey. Alright. So kita tengok dia punya jawapan-jawapan yang cikgu bagi ni pun maknanya lebih kurang benda yang sama lah. Ada tentang penyiasatan, ada tentang kemahiran proses sains, lepas tu sistematik tu pun ada jugalah, maknanya teratur kan. Okey. So ada banyak lagi jawapan kat sini. Jadi saya teruskan dengan slide yang kita yang tadi tu. Okey. So dah habis tadi yang fasa untuk kita berkenalan lah tentang orang kata apa itu experimenting. Kita masuk ke fasa kedua, iaitu kita nak try pergi orang kata bawa kita punya permasalahan tadi tu kepada satu benda yang lebih jelas, yang lebih clear, iaitu saya bagi contoh, apakah contoh-contoh langkah yang kita boleh gunakan ataupun cara yang kita boleh gunakan untuk kita nak baling ataupun apa dia buang, lempak okey, sebuah objek untuk satu jarak yang jauh. Okey. Boleh tak cikgu-cikgu, tapi saya rasa cikgu-cikgu dah ada idea lah kan, sebab kita punya tajuk tu kita dah agak jelas. Boleh tak cikgu senaraikan ataupun cikgu share dekat ramai-ramai kita ni apa yang selain daripada catapult tu lah. Sebab kita tahu tadi catapult memang kita dah daripada hari tu kita duk bercerita kata kita nak buat satu catapult. Ada tak benda lain yang kita boleh create untuk kita nak membaling satu objek untuk pergi ke tempat yang jauh. Okey. Cikgu cuba ni tengok dulu. Ada tak apa-apa cara yang mungkin cikgu boleh share? Cara lain yang kita boleh Cikgu Almi kalau pakai elastik boleh? Okey. Okey, elastik kita ada. Apa dia? Oh, okey. Yang guna dalam peperangan tu boleh. Peperangan zaman dulu tu. Lastik Angry Bird. Tapi konsep dia lebih kepada dua benda tu je lah kan. Dua benda utama yang kita nampak, catapult dan juga elastik lah kan. Ada tak yang lain lagi? Konsep dia tu macam dua konsep tu je kan. Ada lagi tak konsep lain yang cikgu rasa? Macam papan tu boleh tak? Papan jongkit tu. Papan jongkit. Okey. Okey, boleh. Yang tu kan, boleh. Kita boleh letak benda kat atas tu, lepas tu kita tekan dan like. Ya. Dan kalau kita tengok konsep dia pun lebih kurang sama je kan dengan catapult kan. Catapult pun dia kena ada satu point yang akan jadi pivot point dia tu kan. Gulung-gulung langkin Cikgu Elmi. Gulung-gulung langkin lempak bang. Okay. Hawin. Kan dia boleh pergi jauh kat tu. Bubuh langkin. Itulah unik. Pusing lempak. Itulah unik bahasa utara. Dia ada beza. Hawing, lempang, tengalung. Tapi perbuatan tu hampir sama lah kan. Tujuan punggai, jangan lupa punggai. Tetapkan sudut lontaran. Apa dia? Tetapkan sudut lontaran. Sudut lontaran. Okay. Contohnya 45 degree untuk dapat jarak jauh. Okey. So itu dari segi cara yang lebih detail lah kan, betul lah. Okey. Tapi dia punya konsep Cikgu Elmi. Ya sayang. Kalau kita dekat rumah kan dengan anak-anak yang PDPR ni kan, method yang paling mudah lontaran tangannya macam mereka buat lontar peluru. Lepas tu tengok berapa jarak jauh yang boleh dilontar. Yang itulah yang paling mudah sekali, tak ada tools, tak ada device. Ya, pakai tangan lah kan. Okey, tapi dalam kes macam Ziyad tu. Ziyad paling jauh kan, macam Ziyad.
Okey. So dalam kes ni kita nak cari benda yang ada creation, creationism tu maksudnya kita nak create satu benda yang boleh membantulah, maknanya bukan setakat guna tangan kosong dengan kaki kosong je kan. Nak sepak pun boleh sebenarnya kan. Okey. So antara dia adalah dengan cara kita membina satu caterpillar, dan dekat sini kita tahu konsep dia sama macam tadi. Konsep dia lebih kurang sama macam kita buat yang jongkang-jongkit tu. So ada pivot, ada yang akan jadi beban, ada yang akan jadi dia konsep daya lah. Dan kita akan buat reka cipta ni sekejap lagi, tetapi menggunakan bahan yang ada lah, sebab bahan yang dia bagi pun ada cikgu yang tak dapat sediakan, tetapi tak apa, kita akan tengok. Cuma sebelum kita pergi tengok setiap satu penciptaan tu, apa faktor yang mungkin boleh mempengaruhi tu? Cikgu. Boleh share tak dekat ruangan komen apa faktor yang mungkin boleh mempengaruhi kita punya jarak, kita punya caterpillar tu. Bila kita dah create satu caterpillar, apa yang mungkin mempengaruhi dia punya jarak jauh tu? Cepat. Sekarang ni tulis dalam komen. Jom kita pergi baca dekat ruangan komen. Ruangan chat sorry. Okey, cikgu boleh share. Okey, kita dah ada kat sini panjang apa cikgu? Cikgu kat sini, cikgu Syazana ada tulis sudut. Okey, kalau boleh kita detailkan. Sebab kalau macam kita panjang apa kan? Panjang dia punya bilah tu ke, panjang dia punya tu kan. So detailkan sikit. Berat, sama je, semua bagi sama je ni. Berat, beban. Okey, sudut, beban, elastik getah, keelastikan. Okey, keelastikan, kekenyalan getah, yes ada Cikgu Fauzan. Cikgu Saima, sudut caterpillar. Okey. Sudut tu pun boleh mempengaruhi kan. Sama ada kalau kita buat dia punya fulcrum tu tinggi ke rendah ke kan. Okey, good. Jenis bahan yang kita gunakan, yes. Kalau kita pakai kayu dengan kita pakai besi dengan kita pakai getah, mungkin berbeza kan. Okey. Kita ada jisim beban yang kita guna, okey, boleh mempengaruhi. Jarak antara fulcrum tu dia Cikgu Tahira. Ni memang saintifik betul ni. Jarak antara fulcrum dengan daya, okey, mungkin boleh mempengaruhi. Kita tak tahu lagi kan sebab kita tak siasat lagi. Kita masih dalam fasa kita nak explore. Kita nak tahu sebanyak mungkin apa benda yang mungkin boleh mempengaruhi kita punya kejayaan caterpillar kita. Okey. Kemudian jisim objek, Cikgu Liz, Cikgu Ong cakap jisim beban, okey dah ada. Kekuatan getah. Kekuatan ni saya anggap Cikgu Nur Aida, saya anggap kalau kekuatan getah ni dia lebih kepada kekenyalan tu lah kan. Sebab getah dia kenyal tak kenyal je. Kalau kita nak ukur kekuatan dia tu saya rasa macam kurang sesuai lah. Tapi kita faham lah bahasa kita kan. Sudu, okey sudu ni apa dia? Langkawi. Sudu. Boleh explain sikit tak macam mana? Panjang sudu. Panjang sudu. Okey, panjang sudu. Panjang atau pendek sudu tu? Itu kalau pakai sudu kan. Sebab hari tu saya suruh guna tudung botol kan. Okey. Cuba yang tunjuk contoh sudu. Okey, tak apa. Lah ni kita cuba pelbagaikan, tak apalah, mungkin ada cikgu yang hari ni mungkin dia tak ada tudung botol tu, dia boleh gunakan sudu juga, sudu KFC tu. Keanjalan getah, kekenyalan getah, kelajuan angin. Okey, good. Maknanya itu pun antara benda yang kita kena kawal lah. Benda yang kita kena kawal. Ataupun kalau kita nak siasat benda tu, kita boleh jadikan dia sebagai variable lah. Kalau kita nak jadikan dia sebagai faktor pengganggu tu, maknanya kita kena malarkan dia lah kan. Kita kena buat kat dalam bilik yang tertutup ke. Okay. Cikgu Siti Farida, daya yang digunakan. Cikgu Siti Farida boleh explain sikit tak yang ini? Alamak. Ya saya. Daya yang macam mana? Maksudnya masa setiap kali repeat nak guna benda tu kan, macam mana nak faktor daya tu. Okey. Faham. Daya berbeza tu kan. Ya, kita gunakan daya yang sama lah kan.
Okay, faham. Okay, thank you. Betul. Mungkin benda yang kita rasa boleh mengganggu eksperimen. Okay. Fauzan Naim, Cikgu Fauzan, sudut lontaran. Okay, sudut ada banyak dah. Tadi sebenarnya kita tengok banyak kan, pasal sudut, pasal daya, jarak fulcrum, jarak bentuk peluru. Cikgu Fatul Muin, dia memang kreatif ni. Cikgu Fatul Muin, tolong explain sikit ni bentuk peluru macam mana? Bentuk peluru tu kalau contoh kebanyakannya kita buat kita guna peluru yang bulat je. Sebab sebelum mereka guna peluru yang bulat tu mesti mereka guna peluru yang lain. Jadi bila mereka dah buat eksperimen tu, mereka kata peluru bulat ni yang boleh pergi paling jauh, paling efektif. Jadi mereka tetapkan perang kita kena guna peluru bulat. Lagi satu, bulat ni dia punya tekanan dia tu bila dia repuh apa-apa tu, dia tekanan dia kan lebih daripada petak, luas dia besar tapi tekanan dia kurang. Bila bulat dia tekanan dia lebih. Jadi dia boleh pecahkan bangunan tu lebih. Jadi tu sebab dia pilih bulat tu. Okey. Cikgu Fatul. Ya, saya. Soalan saya, kita nak buat peluru kan kita nak buat kereta park ni? Tu kata penin tu. Okey, tak apa. Tapi betul, saya setuju sebab sama macam kita buat roket lah, pelancar roket kan. Bukan pelancar tu saja yang main peranan, roket tu sendiri pun ada main peranan juga kan. Maknanya peluru tu pun kita kena tetapkan dia kan. Okey. Good. Kemudian panjang sudu. Langkawi tadi Okey. Saiz objek, sudut terbaik 45 darjah. Macam mana Cikgu Fazan tahu ni? Memang dah pernah try ke? Cikgu Fazan? Ya. Oh ya, confirm confirm. Okey, satu perkongsian yang baik lah. Maknanya cikgu base kepada pengalaman sedia ada cikgu tentang cikgu buat roket punya. Jadi cikgu kata 45 darjah adalah sudut terbaik lah. Jarak terjauh memang 45 darjah. Tapi kita belum uji lagi kan, kita tak investigate lagi kan. Sebagai teori, okey, good. Kemudian ada sudut lontaran, Cikgu Balkis, Cikgu Mazni, sudut jarak antara tuas dengan beban, saya rasa hampir sama. Ketebalan gelang getah. Okey, Cikgu Sukun. Ketebalan gelang getah ni saya nampak dia lebih kurang memberi kesan kepada elasticity tu kan, kepada kekenyalan getah tu kan. Betul tak? Ataupun cikgu mungkin ada pandangan lain, Cikgu Su? Bagi saya ketebalan tu kalau kita gunakan gelang getah yang nipis, samalah kekenyalan. Dia berkait dengan elastik. Ya. Okey. So maknanya dia berkait dengan elasticity lah kan. Okey, thank you cikgu. Terima kasih. Kemudian jarak fulcrum, kelajuan dan rintangan angin. Banyak benda kan. Cikgu boleh nampak kat sini macam mana betapa banyaknya faktor-faktor yang boleh mempengaruhi. Dan apa yang kita faham sekarang hanya base kepada pengalaman kita, betul tak? Kita kata contoh macam tadi Cikgu Fauzan dia kata pengalaman dia buat roket 45 darjah tu memang lontaran yang paling jauh. Tapi kita tak test pun lagi kan? Kita tak uji pun lagi. Itu yang cikgu akan buat pada fasa seterusnya, iaitu kita masuk ke fasa kita akan explore. Saya tunjuk cikgu slide Okey. Fasa yang seterusnya adalah fasa kita akan explore. So kita tahu catapult ni dia punya konsep dia macam ni lah. Okey, basic konsep dia nampak jelas kat mana dia punya fulcrum, kat mana yang kita nak letak beban dia apa semua. Dan okey, ini yang tadilah ini yang tadi yang cikgu sebut tadi tu lebih kurang lah. Cikgu cuba tengok ada tak yang kita senaraikan tadi. Saya rasa lebih kurang saja daripada sudut sudut lontaran dia tu, kemudian panjang dia punya sudu tu, panjang sudu, saiz objek dia, lepas tu berat objek, bentuk objek macam cikgu Cikgu Fatul Naim cakap tadi kan. Cikgu Fatul Naim cakap bentuk peluru tu mungkin boleh mempengaruhi juga. Tapi kita tak tahu, kita tak test lagi kan. Okey.
size of base, tapak dia tu sama ada dia stabil tak stabil. Lepas tu kita ada kelajuan angin dan juga arah angin. Arah angin je yang saya rasa tak ada siapa-siapa sebut tadi. Yang lain tu semua ada sebut lah. Okey, jadi sekarang ni kita akan masuk ke grup cikgu balik dan kemudian cikgu akan decide dalam kumpulan cikgu faktor mana yang cikgu nak kaji. Faktor mana yang cikgu nak kaji. Kita ada banyak tadi, so cikgu decide. Kita akan tengok. Saya akan bagi masa lebih kurang 5 minit untuk cikgu tentukan faktor apa yang cikgu nak kaji, dan lepas tu kita akan ada sedikit perkongsian lah faktor apa yang kumpulan cikgu dah decide nak kaji dan kenapa memilih benda tu. Apa yang menyebabkan you ada rasa interested dengan faktor tu. Okey, boleh cikgu? So saya stop sharing sekejap. Saya minta tolong Encik Zamir bahagikan kepada kumpulan. Okey? Encik Zamir, minta tolong masuk dalam kumpulan. Ada cikgu, kita buat 5 minit cukup dah cikgu-cikgu? 5 minit? Tak banyak kan? Sebab kita dah tengok tadi banyak faktor dan saya rasa 5 minit pun cukup lah. Okey? Okey, baik. Okey, boleh. Ada soalan lagi cikgu nak tanya sebelum masuk dalam grup? Tak ada kan? Okey. So masuk, decide faktor mana yang kumpulan cikgu nak buat dan seterusnya kita masuk balik ke grup besar lah. Alright, bye. Okey, boleh klik masuk link grup masing-masing. Okey, ada lagi yang tak masuk ke? Ke semua ni ya? Cikgu saya. Ada dah sifu. Cikgu Fauzan, macam mana nak ambil sudut ke? Nak test sudut? Ataupun kita ambil lain pula sebab Cikgu Fauzan dah buat sudut kan? Kita try yang lain ke? Kan? Jadi maksudnya kita nak kena bina macam yang petang semalam ke? Maksudnya lah ni kita tentukan faktor yang kita nak check. Lepas tu saya rasa lah kot petang nanti baru kita test. Macam tu lah kot. So nak ambil faktor mana? Kita nak faktor apa? Yang interesting sikit lah, macam agak-agak orang tak pilih ke kan, sebab apa Sagi, kita kan ada 6 kumpulan, rasanya ramai yang akan ambil faktor yang akan sama saya rasa. Arah angin cantik Arah angin. Guna kipas sejauh sikit. Nak buat tau. Jenuh pakai kipas. Nak buat kipas ni weh. Atau kita ambil ni, kita buat supaya kita senang petang Sagi kan, Sagi untuk rumah saya ada kipas. Ambil panjang tak boleh, panjang. Ataupun nak test tu yang apa cikgu Fatul kata tu, bulat ke, betul buat peluru kat sini ke. Bentuk. Macam syok tu tengok. Bentuk. Maksudnya dia nak tepak tu kan. Dia bukan peluru. Tapi kita kena ada bentuk yang sama lah semua orang kan. Maksudnya bukan dia nak peluru kan. Dia nak benda tu. Ya, sebab dalam faktor tadi yang dia senarai ada objek, ada bentuk objek. Pasal ada. Berat objek ada. Berat okey juga. Nak ambil berat? Berat boleh mana-mana shape pun. Jadi berat. Kalau kita ambil bentuk boleh juga bentuk. Sama. Kalau bentuk okey juga. Kalau kita ambil guli,
Kan? Tapi lagi kita ambil benda yang macam cube ke, tapi masalah nak bagi semua sama lah. Tak ada bahan tu. Kita tentukan bentuk je kot kan, macam bulat dengan square. Lepas tu size tu tak kisah kan. Nanti kalau berat, dia mempengaruhi tak kalau berat dia nanti? Dia pengaruhi. Sekali lagi bentuk tak sama tapi berat dia berbeza, susah juga. Dia kena berat sama. Oh, kita nak kalau macam kita ambil size, boleh size. Size objek. Size objek. Kalau guli kecil, guli besar ke? Tak ada guli ni. Berarti guli ada ke? Ada standard guli saiz biasa ada lah, yang kecil tu tak ada. Ada. Saya kat rumah plastisin ada kalau nak buat peluru guna plastisin. Kan? Plastisin. Ada plastisin. Kita timbang pula dah. Kalau kata nak ambil yang berat, kita kena timbang tengok berapa plastisin kita nak bulatkan kan. Boleh juga. So kita buat bulat. Kita ambil apa? Jisim Kita ambil jisim. Jisim Terpulang. Ikut kalau kita buat jisim, maksudnya kita pakai plastisin, kita habak kata macam yang mula 5 gram, yang second one 10 gram macam tu. Boleh juga. Alat tu kena buat. Maksudnya yang lain kita fix lah. Maksudnya kita fixkan apa sudut je Cikgu Fauzan kata 45 jarak semua. Yang lain kita kena fix. Kita cuma ambil yang kita nak tu je. So kita buat jisim ni. Dah nak habis dah ni 24 second. Jisim. Okay. So kita buat dengan plastisin kalau tak ada plastisin, kalau ambil apa pemadam boleh? Boleh juga nak potong kan. Okay. Nak timbang pula susah. Nak timbang jisim kecil. Penimbang lepas tu kita buat bulat ke apa ni? Bentuk bulat ni? Kalau dia tak pergi jauh. Ambil jarak lah, jarak. Saya rasa jarak tu sesuai. Jarak mana? Jarak kita boleh panjang, potong, kita boleh potong pendek, kita boleh panjangkan. Length up kot. Jarak fulcrum dengan length of apa ni tadi? Length of arm. Oh, jarak fulcrum dengan tempat letak apa beban tu. Jarak. Taira lah explain jap Taira. Boleh tak? Jarak. Okay. Jom. Kenapa jarak? Sebab senang nak dapat bahan. Alright. Azul dah terang. Dah mudah nak buat eksperimen. Azul dah terang lagi. Allah Akbar. Kami pilih rintangan angin. Okey, yang mana kami malarkan daya, kami malarkan jisim dan berat objek, panjang fulcrum terhadap daya, terhadap berat dan panjang fulcrum. Dan kami letakkan sini pelbagai rintangan angin. Yang pertama kami mulakan dengan tiada rintangan angin. Okey, yang kedua, buat dalam bilik lah. Ya, maksud dia kami mulakan dengan satu, maksud dia kosong, maksud dia kami jadikan dekat bilik yang konon-kononnya tiada udara. Dan yang kedua nak cari mana tu bilik tak ada udara? Maksud dia kami cari kat, macam contoh kan, kalau di kawasan-kawasan sekolah yang sekarang ni, kalau di kawasan Perlis, tak ada nyawa. Kalau Perlis maksud dia kurang dia angin, tak ada udara pula, melampau sangat kan. Vacuum. Jadi kalau di kawasan-kawasan yang Perlis ni ada tempat-tempat bilik yang tak ada orang tu apa? Okey, Cikgu Arifin. Sekarang ni
Okey, sekarang ni kalau saya nak suruh cikgu buat di rumah, macam mana cikgu nak bagi situasi yang berbeza tu, yang rintangan angin tu? Kami akan guna kipas tambahan sebagai kipas. Maksud dia kat sini ada mungkin sekarang ni kipas bukan mungkin. Sekarang kipas dah sampai speed 5 kan. Ada yang speed 5. Jadi kami kat situ akan letak kipas tu kat depan dan belakang. Maksud dia ada ketika kami jadikan kipas tu sebagai perintang kepada pergerakan objek yang nak dilepaskan. Ada ketika kami letakkan di depan dan di belakang. Maksudnya ada ketika macam contoh eksperimen pertama kami tak pakai kipas. Eksperimen kedua kami akan pakai kipas kat depan nak tengok berbeza tak jarak selepas jisim objek tu dilepaskan. Berbeza tak? Lepas tu kami mentingkatkan lagi speed dia tu, speed kipas tu, speed 2, speed 3. Lepas tu kami ulang pula dengan meletakkan di bahagian belakang pula. Adakah kami letak kat bahagian belakang, objek tu lagi jauh tak apabila dia dilepaskan? Macam tu. Maknanya ada dua lah tu cikgu. Variable tu ada dua lah kat situ. Ya, satu rintangan, satu lagi kelajuan angin. Bukan kelajuan, saya nampak kat situ adalah arah angin tu kan, betul tak? Ya, satu rintangan, satu lagi untuk membantu. Okey, tak apa, kita tengok nanti mereka buat eksperimen macam mana. Kumpulan 2 kan? Kedua. Okey. Sebab bahan kat rumah pakai kertas je. Okey. Terima kasih banyak Cikgu Arifin. Kumpulan Z nak cakap kumpulan Z. Kumpulan Z, okey, silakan. Okey, kumpulan kami decide nak ambil angle. Kita nak guna sudut. So maybe different angle different distance kan, kita nak tengok jarak jauh. So we all nak try buat dengan angle lah. Maknanya cikgu nak uji hipotesis Cikgu Fauzan tadi lah tu kot. Maknanya nak tengok betul ke tak 45 degree tu betul-betul yang paling jauh. Okey. Kan bagi jarak-jarak 15, 45, kita nak tengok jauh tak jauh. Macam itulah. Okey. Alright. So macam mana cikgu nak ubah-ubah sudut dia tu, cikgu nak buat macam mana? So instead masa kita beno tu dengan keadaan dalam bentuk tripod ke apa kan, so kita akan adjust. Maknanya dia adjustable lah. So kita akan guna measurement, kita nak tengok kita tanda lah sikit kat mana yang kita akan tolak dia ataupun push ke downwards tu untuk for certain degree of angle lah. Jadi kita lepaskan, kita launch. Macam itulah. Baru nak buat. Okey, satu sudut lah. Okey, so sekarang ni aktiviti seterusnya sebenarnya kita kena buat benda yang kita nak investigate tu tadi. Maknanya kalau Cikgu Arifin tadi dan kumpulan 2 nak investigate tentang rintangan angin tu, maknanya cikgu kena buat dan cikgu kena test speed 1, 2, 3 tu lah. Kalau macam kumpulan Cikgu Z tadi tu, cikgu nak test sudut dia tu, maknanya cikgu kena buat macam yang cikgu nak cakap tadi tu, cikgu boleh buat adjustable tu dan kemudian berbeza degree dia tu kan. Okay. So saya nak minta cikgu balik ke grup cikgu balik semula dan kita akan buat. Maknanya mungkin kalau boleh test 2-3 orang dalam kumpulan yang sama kalau cikgu ada bahan yang mencukupi dan bahan yang berbeza, dan kemudian kita share sekejap lagi. Saya bagi masa agak-agak berapa yang cikgu perlukan untuk cikgu nak bina catapult tu, sebab ringkas je kan dia punya ciptaan dia tu kan. 10 minit boleh sekali dengan cikgu uji dah. Boleh. InsyaAllah kita cuba nak. Okey. Dia simple je kan. Dia buat basic catapult tu dan kemudian cikgu terus test mengikut faktor yang kumpulan cikgu pilih nah. Okey, saya bagi masa lebih kurang 10 minit dan kemudian kita akan kembali. Saya akan share juga Padlet. Saya akan share Padlet kat cikgu. Cikgu boleh upload kat situ gambar ciptaan cikgu dan mungkin cikgu boleh buat description sikit kat situ lah untuk share dengan kawan-kawan lain. Jangan lupa juga tulis cikgu daripada kumpulan mana, faktor mana yang cikgu kaji dan juga apa yang cikgu dapat lah, dapatan cikgu nah. Okey, boleh? Sebab saya takut nanti masa kita tak sempat, jadi sekarang ni kita buat upload dekat Padlet tu, jadi semua orang boleh baca dan tengok lah. Alright, okay. So saya minta tolong sekali lagi Encik Zamir masukkan cikgu-cikgu dalam grup dia orang lah. Kita bagi masa 10 minit . Baik,
Nanti terima kasih banyak. Nanti saya akan masuk ke grup-grup jugalah untuk sembang-sembang dengan cikgu kan. So cikgu teruskan duduk dalam tu lah sambil buat aktiviti. Okey. Silakan Cik Zamir. Terima kasih. Dekat ruangan chat ni semua orang akan dapat ke? Saya sambil-sambil duk dengar apa Cikgu Helmi tadi. Saya buat ni lah. Mat dah ni tak pasti ni. Macam ni. Ada dah barang? Tak barang ada. Okey. So dia macam ni je. Okey, barang ada. Ni Tahira pun tahu. Dia mula-mula kita ambil aiskrim, saya pakai 5. Macam mana aiskrim 5? Kayu aiskrim. Okey, mula-mula kita susun 3. Kan 3 ni bagi tebal. Okey. Kan 3 ni mula ni bagi tebal. Okey, lepas tu kita ambil 2 lagi. 2 lagi? 2 lagi. Okey, yang satu ni kita letak bawah dia. Okey, so dia jadi macam ni. Macam mana? Buat macam T. Macam T. Kan kita ambil yang 3 tu. Okey, ni macam mana? Tak bawah dia. Letak di awal tu ya? Bawah di bawah yang tindan 3 ni kan kita letak bawah dia. Okey. Okey. Lepas tu ambil satu lagi. Okey, letak atas dia pula. So kalau kita tengok tu dia jadi T kan macam ni. Letak atas? Okey. Letak atas pula hak tindan 3 tu. Letak ni. Sama lah maksudnya selari dengan hak tadi tu. So dia bawah 2 tadi tu. Macam tu. Okey. Kita nak buat jarak ni, kita nak buat jarak ni kan. Tudung botol tu nanti kita adjust tu, ada orang buat berapa sentimeter, ada jadi senang lah. Nanti kita okey. Tak apa, kita letak basic buat dulu. Okey. Lepas tu dah dapat macam ni kan? Dah dapat macam ni. Okey, kita ambil getah. Okey, ni kita ikat tengah ni bagi dia lekat dulu T kita tu. Ikat tengah. Pusing-pusing tengah ni lah. Ni bagi lekat T kita tu. Nak bagi dia lekat. Dia ada jarak tak? Ada jarak tak di belakang T ni? Dengan yang dia sebenarnya Satgi kan dia bila kita tarik ni kita akan dapat sudut tu. Maksudnya nanti dekat tak dekat tu pada sudut ni lah. Maksudnya kita nak adjust dekat pergi ke depan ke. Bila kita tolak dia ke depan, sudut ni akan besar kan? Okay. Bila kita tarik ke belakang, bila kita ikat T tu, dia sudut dia akan jadi kecil. Kalau ni kita nak buat sudut berapa? Kita kena adjust juga ni. Sudut tu kita kena buat sama je kan? Kita kena buat sama. Tapi ikat dululah, ikat bagi dia. Jarak dengan yang ujung tu pun kena sama ke Kak Zul? Jarak itu kata kena ambil juga kot dia punya membaris cm kena buat sama. Mai kita ukur. Ukur lagi sama. Sampai ke belakang Apa? 3 cm. Sebab kalau tidak lagi susah nak ikat kalau kita buat dekat sangat. Dia kalau tak sama pun tak apa saya rasa. Tapi bila kita buat nanti dia akan menunjukkan jarak yang sama, jarak yang pendek akan menyebabkan jauh. Contoh. Tapi sebab yang depan ni dia mempengaruhi yang kita nak buat tu. Jadi kalau kita adjust bagi sama, kat depan ni. So misalnya katakanlah ni saya buat 3 cm. So bila kita tekan kita punya ni ke depan lagi kan kita nak kena ikat kat ujung kan. So dia akan terbuka samalah. Sebab kita buat dengan batang aiskrim tadi 3 layer kan. Jarak. Tapi tadi kita nak buat fulcrum dengan kita punya tempat nak baling objek kan tu kan. Lalu kita duk adjust depan ni cikgu kan. Lepas tu yang depan ni dulu kita adjust depan. So sekarang ni kita bagi semua sama dulu yang dia punya kita bagi adjust depan sama dulu. Nanti baru kita adjust. Baru kita adjust yang ni pula. Ya betul. Okey. So kita buat yang ni dulu. 3 cm ikat tengah tak boleh boleh lagi. Ikat tengah ikat lagi tak? Ikat tengah dia nak kata-kata lagi. Dia macam aku ambil getah tu rap. Oh tak kisah. Macam tu.
Pusing-pusing nak bagi lekat je. Okey. Lepas tu ukur 3 keras sangatlah saya ni. Dah ukur 3 cm kan, ambil getah ikat depan pula. Bagi dia congek macam ni kan. Kita ikat getah kat depan. Zat. Macam ni. Depan ni Zat. Okey, dah clear yang ni? Okey dah. Okey, Kak ukur 3 cm lagi. Oh, 3 ke cm? Dari depan ni, dari depan. Dari depan mana? Ni depan ni sampai ke yang kita ikat. Okey. Belakang. Kita bagi sama. Pembaris tak jumpa Zat. Okey. 3 cm sebelum dia punya lengkung Wah, tepat. Cik Zat. Ya, depan ni. Sebelum lengkung dia. Dah 3 cm. Okey, betul Rafidah. Okey. Alright. 1, 2, 3. Okey, adjust sikit. Kita tekan ni, dia akan terangkat macam ni kan. Ikat depan ni. Ikat depan ni. Ni kena ikat kuat sebab lagi dia nak apa? Dia nak melantun. Kalau tidak kita cabut ni. Mana plastik? Minta kalau ada siapa-siapa boleh ambil gambar ke waktu kita tengah buat ni aktiviti juga ni. Buka semua. Buka kamera, saya ambil gambar tak apa. Ni 3 cm ni daripada ujung ke mana? Ke ujung ke yang kita ikat tu tak? Ke dia punya ni. Ke tempat ikat ke tengah-tengah dia? Saya ambil yang awal ikat depan ni. Ke tengah-tengah ni? Saya tu agak-agak. Okay, boleh tu lebih kurang. Sekejap, saya ambil gambar tau. Saya ambil gambar. Angkat semua saya ambil gambar. Okey. Tak ikat semua. Kamera. Cikgu Fauzan tak buat kamera pun. Ujung ni ikat tak? Sat. Nak ambil gambar lu. Cikgu Fauzan. Dia ni. Fauzan tak buka. Okey, saya ambil gambar Okey, 1, 2, 3. Okey, one more. 1, 2, 3. Okey. Lepas tu ni Kak, tekan depan ni. Tekan depan tu. Dia akan terangkat kan. Ikat depan. Ikat depan. Okey. Tu yang sekejap dia melantun tu. Allah. Cikgu Fauzan siap dah? Tu Cikgu Fauzan, saya nak ambil gambar lain lah. Cikgu Fauzan ada tu kebetulan. Jom kita ambil gambar lain. Okey. Angkat. Okey. Sekejap Dia buat latar belakang. Okey. Dia angkat Sat. Okey. 1, 2, 3. Mana tak nampak Okey, lepas tu Zu apa pula? Okey, lepas tu kita decide siapa nak ambil berapa ni Kita ada berapa orang? Kita ada 6 kita ada 8 orang kan? Kita ambil seorang sikit. Jarak daripada fulcrum pergi ke ni. Pergi ke todong botol kita ni. Okey. So siapa nak sebab siapa ada kayu aiskrim yang panjang je. Sebab apa kita takut saya tak boleh nak buat panjang betul. Saya punya macam pendek ni. Kita sambung lah. Sambung. Kayu nampak macam panjang je. Ya, kayu punya panjang. Itulah nampak dia betul-betul panjang tu. Yang tu okey. Bukan kemarin ni. Okey, lah ni kita decide berapa sentimeter. Siapa nak ambil yang paling pendek? Kita ukur. Dia ukur dah ambil paling pendek lah. Siapa? Tahira nak ambil paling pendek? Okey, tapi Tahira jangan ambil paling pendek. Tahira kita confirm dulu. Kalau tak silap lah kan. Dulu ajak sign juga ni. Lah ni tak ajak dah. Kita kira dari tengah fulcrum kan? Tengah kan? Maksudnya dia center tengah kan? Ya, dari mana? Kita kata dah memang kita uji daripada kita memang kita nak uji daripada fulcrum tapi jarak dia mana? Dia kan petak macam ni. So kita buat tengah tak? Kan bila kita buat titik kan kita buat tengah kan? Okey. So lepas tu tengah penutup botol lah kan? Tengah penutup botol lah. Jarak dia tu kan? Kalau tak silap saya lah. Kan kita letak penutup tu. Tengah tu dengan tengah penutup botol. Okey, Tahira nak buat berapa cm? 1 cm tak boleh adjust lah. Tak boleh. Sebab pendek ya, kita kena jarak dekat-dekat ya kot dah sebab pendek apa ni? Yalah, benda ni kan maksimum. Pendek je. Kak Yus, panjang Kak Yus punya berapa? Kak Yus nak bagi yang paling panjang ke Kak Yus? Ataupun Kak Yus? 10. Kak Yus sampai 10. Kak Yus boleh sampai 10? Lagi 29 saat. Okey, so kita ambil berapa? Cuba Yus buat dulu tengok. Kak Yus buat. Kak Yu buat 10.
Buat 10, buat 15 lagi. Dia berapa semua? Dia 20 kan? Maksimum 10 je tu Kak sebab Kak Yus yang paling banyak. Saya nak 20. 10 8 5 lah kot. Okey buat. Okey tak apa. Fidah nak buat berapa? 8. 8 lah. Saya dah capai dah tu. Saya kata Kak Yus tak panjang. Capai ke tak? Masa macam tak sampai. Kak Zu. Dia punya 15. Dia panjang Kak Yus punya 15. Zika buat 15. Kak Yus buat 10. Fidah 8 boleh Kita ambil tengah. 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 Fidah ambil 8 Tahira ambil 3 ke nak ambil yang pendek. Boleh buat 3, 4. Kita nak ambil 2 dah, 2. Dia letak kat mana? Okey, Tahira buat 2. Cikgu dia letak kat mana? Ujung? Cuba buat satu. Maksudnya ukok tu lah, ukok. Maksudnya ukok ikan panjang tu. Kak nak ambil berapa tadi? Kita nak letak ujung sekali, lepas tu kita nak tekan macam mana? Kita tekan ni Kita tekan ni lepas. Kak letak kat bawah. Lepas tu tekan lepas. Lepas tu kena kira jarak yang kita buat tu. Kena letak kat bawah lah. Sekarang ni kita nak lantunkan kita punya ni kan? Benda ni kena letak. Kita punya botol. Kita lekat. Beban kita kan? Tak, yang ni bekas je kan? Dia bekas je, lepas tu nanti kita tak guli kat dalam. Kita kena pelekat dia. Kita kena lekat dia. Lekat pakai gambar apa kau? Kena guli ke beban? Pemadam boleh, pemadam. Pemadam boleh kena ujung sini ke ada baru tengah ni? Mana satu? Dengan tengah. Tapi Okey, kita tunggu lagi sikit lagi beberapa orang kawan kita yang nak balik ke grup besar ni sebelum kita buat sedikit wrap up lah untuk slot ni Sebab kalau nak bincang satu-satu pun ambil masa juga. Saya tengok cikgu pun masih struggle siapkan catapult tu. Cuma saya minta cikgu-cikgu boleh update dekat Padlet tu lah supaya kita boleh tengok hasil-hasil daripada kawan-kawan kita kan, alang-alang kita dah buat. Tolong share lagi sekali Padlet kat group. Okey boleh. Saya share dekat ni Saya share dekat ruangan komen. Alright. Dia masa saya share dekat tu dia tak boleh bawa my Pimai. Dia punya dia hilang. Masuk hilang. Grup kecil, my grup besar hilang, grup besar semua macam tu. Okey. Saya share balik. Yang tak kala ni tak ada siapa lagi lah yang update masuk situ. Okey. Mana yang dah siap tu mungkin cikgu boleh share jugalah, kongsi dalam Padlet tu supaya kawan-kawan lain tu kita boleh tengok dari masa ke semasa kan, sebab saya nak panggil seorang-seorang nak share tu macam masa pun kita kesuntukan kan. Buat aktiviti hands on macam ni lah kan biasanya kan, kita pun sedia maklum mesti akan ambil masa lah sikit. Ni ada kumpulan 3 dah update, Cikgu Aida. Okey, comel. Faktor apa Cikgu Aida yang Cikgu Aida siasat tu? Kalau boleh tulis sikit faktor apa yang disiasat tu. Dan kemudian kalau faktor? GSIM. Okey, GSIM peluru. Okey. Tulis tu ada 3 jenis, 3 saiz lah. Jadi bila saiz tu perbezaan. Perbezaan. Okey. Baru saya perasan plasticine tu kan. Okey, nanti cikgu update sikit kat situ dan kemudian mungkin boleh share sikit kot dapatan daripada test tu kan. InsyaAllah. Cikgu Aimi, yang link Padlet tu kat mana? Tak ada lah. Cikgu Aimi share balik boleh tak kat chat? Tak ada dah, dekat saya tak ada. Okey. Okey. Dah dapat. Okey.
Cikgu Aida mungkin boleh tambah sikit kot dapatan tu. Maksudnya pakai yang peluru kecil, sederhana dengan besar tu macam mana. Okay. So kita teruskan dengan perkongsian sambil cikgu lain update apa benda yang dapatan cikgu tu. Contoh cikgu Aida dah ada bagi kat situ, dia share pasal GSIM dia. Okay. Kalau kita tengok daripada apa yang kita buat tadi, kita bermula dengan satu persoalan macam I wonder, saya nak tahu pasal betul tak dia punya GSIM tu boleh mempengaruhi, betul tak jarak tu boleh mempengaruhi, betul tak sudut tu boleh mempengaruhi. Dan daripada situ kita lanjutkan kita punya inquiry kita nak tahu pasal benda tu dengan cara kita buat satu planning bermula dengan problem statement, kita ada hipotesis, saya rasa sudut 45 tu yang paling maksimum sekali. Kemudian variable yang kita identify dan kita control dan seterusnya kita buat sedikit prosedur dan kemudiannya kita buat data yang cikgu tengah buat ni lah sekarang ni. Okay. Dan kemudian kita jalankan eksperimen, cikgu buat jadi eksperimen dan buat report lah seperti mana yang macam kita selalu suruh budak buat report. Dan report yang cikgu nak buat tu tak perlulah detail sangat, tapi saya rasa untuk setakat yang kita tulis dalam, kita buat perkongsian dalam Padlet tu saya rasa dah mencukupi lah untuk kita faham. Tapi kalau dengan murid kita kena detailkan lah, maksudnya memang betul-betul dia clear dengan apa benda yang dia buat, okay, untuk kemahiran penyiasatan saintifik tu. Dan kalau tengok satu statement kat sini dia tulis tu focus your discussion on the process of experimenting. Maknanya bukannya kita buat, tujuan kita buat eksperimen tu kita nak dapatkan outcome dia semata-mata. Outcome can be different lah, boleh jadi berbeza, tetapi yang paling penting tu adalah proses kita buat eksperimen tu menggunakan step-step scientific investigation tu. Okay. Dan macam mana kita boleh extendkan lagi knowledge kita tentang apa yang kita dapat daripada aktiviti tu adalah dengan kita boleh gunakan beberapa tools. Contoh yang dia bagi kat sini, macam mana kita boleh peringkat brainstorm, kita identify variables, kita gunakan orang kata apa, macam form lah, kita gunakan form untuk kita sebagai tools. Macam mana kita nak elaborate lagi knowledge kita tu. Kemudian ada lagi lah beberapa dia gunakan nama apa, framework ni yang saya rasa memang cikgu pun buat benda yang hampir sama macam saya kata tadi. Amalan kita tu cuma kita nak fine tune saja supaya betul-betul dapat masuk lopak yang betul, supaya kita dapat import yang paling maksimum. Okay. Dan satu lagi tools yang mungkin boleh kita gunakan adalah PEOE ni, iaitu kita predict, kita bermula dengan predict apa yang kita mungkin dapat, kemudian kita explain, kita observe dan kita explain sekali lagi. Okay. Dan akhir sekali adalah part evaluate, iaitu macam mana data-data yang kita guna tadi tu untuk membantu kita buat satu kesimpulan tentang apa benda yang kita siasat tadi. Contoh macam Cikgu Aida tadi, dia pergi kaji tentang saiz peluru tu. Saiz peluru tu, so dia mula dengan processing kecil, sederhana dan besar. Data-data yang dia dapat tu boleh tak menyokong bahawa kalau gunakan peluru yang lebih kecil tu boleh pergi lebih jauh daripada peluru yang besar. Okay. So kemudian dia kata pandangan kita menggunakan fair test. Dan saya rasa itu sajalah untuk saya punya perkongsian tentang experimenting. Ada cikgu nak tanya apa-apa soalan tak sebelum kita ke sesi yang seterusnya? Dan saya berharaplah cikgu-cikgu, tu dia. Alhamdulillah, bagus ya. Dekat ruangan Padlet ni dah ramai dah cikgu-cikgu yang upload. Kita ada kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 6. Teruskan upload cikgu-cikgu, kita nak orang kata apa, dari masa ke semasa kita nak tengok dapatan daripada kumpulan-kumpulan lain. Siasatan tu yang penting sebenarnya. Dan macam tu juga kita nak menggalakkan inquiry dalam kalangan murid kita, pergi siasat benda yang memang dia nak siasat dan dia nak tahu. Okey. Jadi kalau tak ada sebarang soalan, saya persilakan slot TPU untuk seterusnya lah. TPU Puan Rahayu untuk slot yang ke-9. Okey, terima kasih banyak cikgu-cikgu. Kalau ada masalah ataupun ada persoalan, cikgu boleh tanya saya akan berada sampai slot saya yang seterusnya lah nanti. Okey, terima kasih cikgu atas kerjasama. Bye, Assalamualaikum, salam sejahtera.